Alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu. Kita pohon dan harap pada Allah mudah-mudahan kita boleh faham, kau betul lagi kita boleh amal dan kekal dalam amal yang soleh, insya-Allah. Ya. Jadi baru ni kita berhenti buku surat 18. Kita sarah usul tahqiq di muka surat 18. Berkuat 5 baris daripada bawah dia. Dan kata segala ahli sufi radhiyallahu anhum, mana kata semua guru tasawuf, dia kata lagu mana? Tafakkaru sa'atan khairu min ibadihi al-fasana. Artinya berfikir olehmu satu ketika atau satu saat terlebih baik daripada berbuat ibadat 1000 tahun. Jadi daripada hadis ini maknanya ataupun daripada kata sini kata-kata ahli sufis tu kata daripada hadis, kita fikir satu saat je ibadat lebih daripada 1000 tahun. Sebab apa tu? Sebabnya kita fikir soal ketuhanan. Bila kita fikir soal agama atau soal ketuhanan, maka kalau kita mati surga. Jadi itu. Jadi surga tu bukan ada harga dia sama seria. Kalau kira bayar tak padan. Tetapi apa Tuhan ni mempermudah dia kadang-kadang kadang-kadang dia tu kafir sampai dekat ada mati dia ngucap surga. Dia bunyi lagi tu. Kita ni buat amal ibadat daripada muda pakai tua. Tak ada kata kalimah la ilaha illallah kita nak mati neraka. Maka setengah orang kata Tuhan tak adil lagi. Tak, Tuhan adil. Tuhan adil sebab kita dalam nikmat yang paling besar Tuhan bagi kepada kita ada 3 perkara lah. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Jadi kalau kita ada ketiga-tiga ni, kita doa amal, insya-Allah kita adalah termasuk kepada ahli yang takwa. Ya. Sebab kita amal ilmu tadi, kalau tak amal tak ada guna juga. Ada ilmu tak amal. Kena amal ya. Insya-Allah. Yakni fikir orang yang faham maknanya. Yang dipikirkan itu daripada nya dan batalnya dan haramnya, fardunya dan sunatnya, makruhnya dan mubah-mubah ni harusnya, syaratnya dan rukunnya, wajibnya, mustahilnya dan harusnya, istighna makna kayanya Tuhan, dan iftikarnya Tuhan. Semua itu dipikir belaka akan kesudahan itu pada disuruhkan atau diteguhkan ia. Maknanya kalaulah kita fikir supaya ni, maka kita ni termasuk dalam kata ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerana kita termasuk dari itulah kita tahu hak disuruh, hak diteguh apa dia. Ia berbetulan dengan kata Allah Ta'ala dan kata Rasulullah, atau tiadakah alam ini bolehkah jadi dengan sendiri? Tiadakah ia atau tak boleh jadi dengan sendiri? Maka fikirkan olehmu belaka sekalian yang tersebut itu terlebih ia daripada berbuat ibadat 1000 tahun daripada orang yang tiada mengetahui ia akan segala yang tersebut itu. Sebab kita setiap masa duk fikir tu. Sebab tu saya kata tafakkaru fi khalqillah. Fikirlah tentang hak aku buat kepada makhluk aku ni. Kalau mu pandai tengok mu tahulah gapo sebenarnya aku buat makhluk. Bagi orang syariat
Dia nampak Tuhan buat makhluk ni ada nikmat dan ada bala. Bagi orang syariat saja. Bagi orang tarekat, dia tengok Tuhan buat makhluk ni adalah ada nikmat dan ada ujian. Lagu tu. Dia tak dapat bala, dia dapat ujian. Kalau kita orang syariat kata, kahwin kena bala. Tapi kalau orang tarekat, dia nampak ni ujian Tuhan. Nak uji aku ni setara mana aku ni orang beriman. Dia orang duduk tarekat. Orang duduk di tarekat. Tetapi orang duduk di hakikat, dia tak nampak tu lagu tu. Dia nampak semuanya nikmat. Sebab bagi dia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nak hitung nikmat Tuhan ni tak terkira. Tak boleh nak kira banyak. Jadi dia tak dapat, orang syariat kata bala, dia dapat nikmat. Ya, gapo kita kata bala? Katalah kita tu, jalan-jalan tepuh di kereta patuh kaki jalan kewek. Cuba fikir apa Tuhan buat begitu kita. Nikmat gapo? Nikmatnya ketika kita comel dulu agah. Agah lah. Duk berasa kita je comel. Duk kecek, duk darah gitu, duk kecek hujan ni. Apabila kewek begitu, orang tak sih dah kita. Maka kita fikir kita selamat daripada satu benda yang boleh merosak kita dah. Kita isah ke diri. Allah ni aku kena buat ibadat dah. Aku huduh pada orang. Jadi itulah nikmat yang orang hakikat dia nampak. Dia tak nampak pun bala. Kita ni dah. Demai kata bala dah. Bagi orang hakikat dia tak nampak bala. Semuanya nikmat. Lah ketilah. Kalau ada masalah kena awak tubik ada amal rasa awak tubik. Kita rakyat duk suruh nampak kedudukan kita ni orang syariat ke, orang tarekat ke, orang hakikat ke. Apatah lagi kedudukan orang makrifah. Macam rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali. Dia terlebih lagi lah. Kadang-kadang kita tengok ke dia pelik. Apa dia boleh duduk gitu? Ya? Apa? Macam Nabi kita. Orang kafir nak bunuh dia, takak pedang. Nak bunuh dia. Orang kafir itu, walau nak tanya, siapa yang boleh menyelamatkan kamu ya Rasulullah? Dia jawab seperti Allah. Allah terjatuh pedang. Jatuh pedang. Rasulullah ambil. Walau nak bunuh orang kafir itu. Sekarang aku nak tanya, siapa yang boleh menyelamatkan kamu? Dia kata dia orang kafir yang boleh menyelamatkan aku ialah Allah dan Rasul je. Dia tak bunuh. Sebab dia tahu dah kafir dia telah beriman. Tak bunuh. Malah dia peluk orang kafir ni kerana orang kafir dia telah beriman kepada Allah. Nah itu. Begitu juga dia pergi kepada Taif. Orang pakat redah ke dia dengan tahi utar dengan berapa. Dia tak ada marah. Malaikat mari tanya, Muhammad, mu nak suruh aku buat guana pada orang Taif? Nak suruh ambil bukit Uhud ni mubah atas dia ke tak? Dia kata, Nabi kata, jangan, tak usahlah. Sebab sekarang ni dia orang tidak beriman, tapi aku doakan supaya Tuhan jadikan anak cucu dia akan datang beriman. Jadi tak payah kedudukan orang makrifah dan dia duduk situ. Tak kita ni nak turut Nabi, nak kita kena belajar supaya kita reti Nabi tu apa boleh duduk situ. Tahu kata kita nak jadi Nabi, bukan nak jadi Nabi, nak turut Nabi. Sebab Nabi ni suruh turut dia, tak boleh turut orang lain. Kita tu turut orang kafir, tidak turut Nabi je. Jadi kita kena kembali balik turut dia amal sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setakat yang kita terdaya. Yang kita nak tiru 100% tak boleh lah kita lama dah sesat. Mutaitik lah. Kita turut ke mana kita boleh. Insya-Allah lah kita. Demikianlah pada mengatakan kalimah la ilaha illallah itu tiada mengetahui akan maknanya. Ini juga baluh orang syariat. Orang syariat kata
La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau mati bila lagu mana dia kata tak ada Tuhan, kafir lah kita. Dia kata dia orang tarikat. Bukan kau dalam la tu, la ilaha illallah tak ada sifat 20 gitu. Dalam la tak ada 5 tu. Apa dia dalam la tu? Wujud, fidah, baka, muhal batahu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala min nafsih, ada 5. Ilaha tu ada ne tu. Apa dia? Sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. Ada ne. Pahlima siapa ne sebelah tu apa dia? Tu sifat istirna Tuhan. Jadi maknanya dia mati dalam tak ada masalah. Bagi orang hakikat, bagi orang tarikat dia belajar. Bagi orang hakikat, sebab penduduknya dia sehari-hari, dia hanya ingat ke Tuhan, nampak Tuhan. Dia nampak Tuhan, dia tak nampak kita. Tiap masa dia duduk, dia nampak Tuhan. Nampak Tuhan lagu mana ni, pengajaran baru dia, sesak dia. Tak nampak guano, tak nampak perbuatan Tuhan. Dia buat alih tak nampak, tengok dia, tengok rumah, tengok pokok, tengok langit, tengok bumi, tengok laut, tengok. Tak nampak lagi. Apa dia buat tu? Tuhan lah. Kita tak nampak perbuatan Tuhan. Sebab minggu lepas lah kita kata tengok buku tu, kita tahu dah makna buat. Masa kita nampak tengok buku, tapi nampaknya makna. Tengok wayang kulit, bodoh goga pegang gaji, kita nampak tok dalam. Orang nampak wayang kulit, sorok wayang kulit dia aja. Kita nampak tok dalam, duk suka aku tok dalam. Yang lain, tarah tu jadi lain. Pasal pemahaman tu berbeza. Jadi begitu juga la ilaha illallah tadi, ayat tadi, mana orang tarikat duduk situ. Orang hakikat dia pandai Tuhan belaka. Apabila Tuhan belaka, dia mati dalam kelima Allah. Tak kira lah. Duduklah ke mana-mana pun setiap masa, hanya yang ada pada dia ialah Allah. Hati dia Allah, mulut dia Allah, perbuatan dia Allah. Nak tiru Tuhan lagu mana, Tuhan tak siapa kita dia. Orang kata, kita tiru Nabi dah. Pas tiru Nabi, hak Nabi buat tak siapa. Ada Nabi buat, aku nak mikir dulu, Abu Bakar, lagu mana rokok ni. Dah. Dia belajar semayam, berapa hak dia buat tu perkataan dia, perbuatan dia, hati dia, rahsia dia, semuanya hak Tuhan belaka. Tak ada sabuk hak dia mikir. Boleh kata. Kita ada banyak mikir, agaknya. Kalu-kalu lah gitu, tetapi kita guna ayat kalu-kalu tetapi mungkin kita ni buat kita ni jenis kelas rendah lah gitulah. Tapi Nabi Rasul tak ada kalu-kalu. Dia kata qala Allah Ta'ala selalu, ataupun dia royak selalu. Dia tak kata qala Allah Ta'ala, dia royak. Apabila dia royak tu kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah gitulah. Boleh kata dia kena faham benda lagi ni. Dan sebab itulah kalau kita tutup ni, maknanya tutup belajar benda ni, kita mengarah pada tasawuf tu, kita boleh banyaklah boleh faham. Dan insya-Allah lah kalau amal dia tak mati lagi lah, kita tahu nak pergi esok hari apa. Kalau tak mati lagi habis kita ni insya-Allah, kalau dia setuju, nama ke baca kitab Durrun Nafis. Kitab yang 100% menunjuk cara kita nak duduk hakikat. Kalau kita boleh duduk hakikat, alhamdulillah bersih kita daripada makhluk. Kalau itulah. Tu ada nak tanya dia. Kalau rasa belok sikit, tanyalah. Kamu belajar duduk lagi tu di mana ni? Ustaz ngaji lagi ni sesat dia. Kata selalu. Takut gapo, kita nak betul. Kau ngaji nak belok. Kita kata sama ke ihdinas siratal mustaqim. Nak jalan lurus, jalan betul. Betul lah kawan, betul pada Allah dan Rasul. Allah tapi nyatanya di Rasul. Lah gitu.
Inilah Tuhan, padahal tiada tahu ia akan makna Tuhan. Jadi kita kata la ilaha illallah tu nak menyatakan Tuhan, tapi kita tak tahu Tuhan. Beratlah kata. Muhammadur Rasulullah tu nak menyebutkan Rasul. Hakikatnya nak menyatakan Tuhan. Bukan Rasul tu Tuhan, tetapi kita kena fahamlah segala yang ada di Rasul tu hak Tuhan. Faham kata? Nama kata Rasul Tuhan beratlah. Rasul tu dia manusia. Manusia pilihan, bukan seperti kita. Manusia yang Tuhan tarbiyah, yang Tuhan asuh dia tu tidak pernah membuat dosa daripada kecil dia Tuhan asuh. Lah gitu. Kita ni tak kecil lagi nakal. Curi ke, kata orang ke, ketek bagi orang ke, janda belakang, kena ke orang ke, kita. Nabi Rasul tak ada tukang hati. Jangan katalah Nabi Rasul ni ada. Sebab itulah Nabi kita digelar Al-Amin. Al-Amin itu yang maha terpuji. Mana kalau dia royak ada rimah di bukit ni, orang percaya. Sebab dia cakap betul benar. Tak tahu kita. Kita ni kalu-kalu. Gila kalu-kalu betul hatu. Kalu-kalu. Kita banyak kalu. Orang kata. Yang boleh tak lebih kurang ada. Dan makna Allah. Dan makna tiada Tuhan. Apa maknanya Tuhan? Dan apa maknanya Tuhan yang dikatakan tiada? Dia bahas ni. Kita kata Tuhan ada, apa makna? Hak tadi kita kata lah, tak ada Tuhan, tak apa makna? Lah kata. Dan apa yang wajib dan apa yang mustahil dan apa yang harus pada Tuhan. Yang wajib kepada dia, katalah yang wajib bagi Tuhan ni ada, wujud. Ada. Yang mustahilnya yang tak mungkin berlaku. Mustahil ni tak usah fikirlah, tak mungkin berlaku. Mustahil. Kenapa dia? Tak ada. Tak ada Tuhan ni tak mungkin berlaku. Tuhan ni wajib ada. Sebab tu kita panggil dia wajibal wujud. Wajib ada. Tak seperti kita. Kita ni bukan wajib ada. Kita ni mungkin wujud ataupun harus ada. Harus ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tengok pada sifat kita tu seolah-olah ada. Tetapi tengok kepada keseluruhan kita tu tak ada. Malah gitu ya. Dan apa mulanya Allah itu dikatakan Tuhan? Siapa dia yang sebut Tuhan ni? Siapa dia yang sebut Allah ni? Jadi kalau kita jawab hak orang tahu, Allah lah sebut. Allah lah sebut Allah ni. Tapi nyata dia Rasul. Tu ada, dia sebut Allah tak. Semua Rasul-Rasul sampai ke Nabi Muhammad, Tuhan dia sebut dengan nama Allah. Walaupun nama Tuhan tu banyak. Nama khas dia yang disebut daripada dulu sehinggalah bila-bila ialah Allah. Sebab tu orang Kristian kata, Allah nak sebut Allah juga, dia kata. Tak apa tak boleh dia kata. Agama pun dia kata semua Tuhan juga, dia kata. Tetapi hak dia semua tu Tuhan dia ada 13 anak. Ada Tuhan, ada anak, ada bini. Tuhan bini ke? Sedangkan Tuhan kata tu lam yalid wa lam yulad. Tuhan dia tidak beranak, dia tidak beranakkan. Jadi maknanya dakwah orang Kristian tu pelawak, tak betul. Maka yang dia semua tu bukan Tuhan. Jangan kata Tuhan. Mau duk mengajar nama lah. Malah sebut Tuhan kepada apa yang orang kafir semua. Sebab orang kafir semua tu bukan Tuhan. Tak kira kalau ni buk. Orang kata ni kawin. Tak kira kita nak tahu kata dia. Kawin ni. Tak kira kita nak tahu dia. Dah kita tahu dah buk lah bila-bila buku lah. Lah kata. Maka salah ia dikatakan Tuhan. Jadi itulah sah Tuhan tu
berasaskan kita tahu nama dia, sifat dia, perbuatan dia. Jadi perbuatan, nama dan sifat tu hanya duduk dia, barulah soh dia tu Tuhan. Lah kata. Kalau kita kata lembu lah, tiba-tiba sifat kami duduk lembu, kita keliru lah. Kalau lembu kita tengok lembu, mestilah sifat lembu. Katalah kita temu lembu ni, lah palanya kami, ekornya kuda, orang panggil lembu. Pak kita tak kena kata lembu. Misal lah tu. Tak semua dapat. Dan apa yang harus pada Tuhan itu, dan apa mulanya Allah itu, dikatakan Tuhan. Jadi Nabi kita lah royak. Ni Allah ni. Nabi kita cuba tengok. Dalam masa 23 tahun, dia dah royak habis leci. Benda. Sama ada benda di bumi, di langit. Benda hak dulu, benda jak Nabi tu ada lagi, sebelum tu ada lagi. Dia boleh royak sehingga lepas hari kiamat, sehingga surga neraka tu, dia boleh royak berlaku. Anlai dia boleh royak sampai atas pada hak tempat dia pisah dengan malaikat Jibril tu, nama dia Sidratul Muntaha. Sidrah warna tepat. Muntaha tu tertinggi, tak ada. Tempat dia tak ada dah. Tetapi Nabi naik lagi. Pergi lagi. Dia pergi lagi sebab tu digelarkan alal ars. Atas pada aras. Atas pada arah. Setengah tu disebut Sidratul Qudsi. Setengah tu disebut atas pada arah di mustawa. Sebut ada kita sebut mustawa, ada kita sebut Sidratul Qudsi, dan umum sebutnya ialah alal ars, atas pada arah. Arah-arah ni adalah kulit alas ni. Kulit alas kita ni aras. Sebab itulah dalam kitab dia nak kata kulit alas, takut orang keliru. Takut orang nak supaya kambing, supaya lembu ada kulit pola ni. Jadi dia kata arah ni ialah tempat yang alas yang paling luas. Jadi kalau kita misal lah, alas ni supaya bola, bumi, bola, bintang, bukan dalam bola tu berlaku. Maka kawasan yang paling luas ke kulit bola lah. Betul kan kulit bola paling luas? Dah bumi, bola, bintang, itu dalam bola tu berlaku. Misal lah tu, tak suruh nampak. Jadi yang paling luas je kulit bola. Boleh. Dan jangan keliru lah. Mana kalau kata alal as, Tuhan duduk atas arah. Betul lah atas arah tu dia pergi tu. Berapa dikata ke atas arah? Tak soal. Adakah Tuhan bertempat? Jawab Maha Suci Tuhan daripada bertempat. Tuhan tidak bertempat. Bertempat ni makhluk. Makhluknya hak takluk kepada tempat dan masa. Tuhan dia tidak takluk kepada tempat dengan masa. Kenapa? Sebab dia buat tempat dengan masa. Orang buat kereta. Dia buat kereta 20 cc, katalah, atau 200 cc. Adakah 200 cc itu kereta tu ada dia? Ni, tak semua dah fikir. Tak ada lah. So nampak tu dah. Kalau nampak lagi tu tahan lah. So dia ni, dia nyata dia, tanah, dia nyata dia, api. Jadi hak ni lah Allah orang dah takut ni.